Dia berniaga bukan sahaja melihat keuntungan semata-mata tetapi juga beramal dan membantu seramai mungkin adalah niat seorang pengusaha makanan dengan tawaran menu RM5. Nurliana Nur Azizan, pengusaha restoran warung Kak Long Selera Semenanjung di Taman Putrajaya Telipuk, menawarkan bukan sahaja kepada orang ramai tetapi juga bertujuan membantu pelajar dan pekerja kilang. Tujuan utama saya boleh membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan lah. Macam sekarang saya pilih kawasan kilang, kawasan budak-budak student. Kurangnya dia orang mampu untuk makan tengah hari dengan harga RM5. Alhamdulillah lah, kira murah sikit. Lepas tu kalau ramai anak ni, okey lah orang bilang. Macam tu. Lauk-lauk dia memang sedap lah. Sedap, lepas tu besar lagi ayam dia. Okey lah. Kalau bagi pendapat saya, suatu benda yang okey lah, baik bagi untuk membantu golongan-golongan yang kalau ikutkan kos sara hidup pun tinggi, gaji pun basic pun 1,5. So kalau ada yang begini, sekurang-kurang dapat membantu orang yang mungkin untuk dia breakfast ataupun untuk lunch ataupun makan petang kan, macam mana, sekurang-kurangnya safe budget lah. Nurliana turut bercadang membuka lebih banyak gerai yang menawarkan menu rahmah melibatkan pelbagai lokasi untuk membantu golongan kurang berkemampuan. Gerai menu rahmah ini menawarkan satu set makanan iaitu nasi beserta satu lauk dan satu jenis sayur. Sebanyak RM10,928,619 zakat fitrah yang dikutip melalui Pusat Zakat Sabah di seluruh daerah di negeri ini tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, RM9,642,000 telah pun diagihkan kepada 32,140 keluarga asnaf di negeri ini. InsyaAllah kita akan melantik wakil amil berjumlah lebih kurang 2,200 lebih seluruh Sabah. Dan alhamdulillah kita agihkan kepada fakir miskin sejumlah 9 juta macam tu. Dan tahun ini masih kekal, setiap fakir miskin akan menerima bantuan zakat Aidilfitri ini berjumlah RM300 seorang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Multaka Wakil Amil Daerah Tawau dan Kalabakan di Dewan Diraja Masjid Al-Khawsar Tawau. Jumlah kutipan zakat fitrah tahun ini dijangka akan terus meningkat dengan kepekaan terhadap fadilah rukun Islam ketiga berkenaan. Ustaz Malai Ali turut mengingatkan orang ramai agar membuat pembayaran zakat fitrah kepada wakil amil yang telah dilantik di seluruh Sabah. Beliau turut menyampaikan anugerah Khalifah Umar Abdul Aziz kepada 6 wakil amil yang telah menunjukkan prestasi cemerlang tahun lepas. Rakyat Sabah bakal menikmati siaran radio RTM yang lebih berkualiti apabila projek naik taraf pemancar radio siap sepenuhnya tahun ini. Selain itu, RTM juga telah menaik taraf peralatan radio sistem otomasi bagi 2 saluran radio negeri iaitu Sabah FM dan Sabah VFM. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Teknologis Puteri Juliana Yaakob berkata turut disiapkan mengenai projek arkib digital berita adib bagi membolehkan berita-berita RTM di Sabah boleh diakses terus pelbagai bahagian di Angkasa Puri serta negeri-negeri lain melalui sistem khusus. Jadi tiga projek ini adalah projek besarlah untuk RTM supaya kita dapat memberi kualiti yang baik kepada pendengar dan penonton semualah di seluruh Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempromosikan mesyuarat strategi kejuruteraan RTM di bangunan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Sabah di Kota Kinabalu. Turut berlangsung sesi melawat projek-projek RTM Sabah yang telah dan sedang dilaksanakan. Bersempena mesyuarat dan lawatan ini, satu program simbolik penanaman pokok di perkarangan bangunan KKD Sabah telah berlangsung sebagai tanda sokongan dalam menjayakan sasaran menanam 100 juta pokok di kawasan perkarangan bangunan kerajaan.
Sukan Sabah Saga kini kembali lagi tahun ini. Kota Kinabalu kini bersiap sedia menjadi tuan rumah edisi ke-10 Saga bermula 16 sehingga 22 Disember. Harapan saya untuk Sukan Saga kali ini supaya lebih banyak daerah menyertai sukan ini, kerana untuk mempertandingkan sukan-sukan yang kita sebutkan tadi sekurang-kurangnya 10 penyertaan daripada 10 daerah untuk menyertai ini sukan-sukan yang kita sebutkan. Sekurang-kurangnya penyertaan acara sekurang-kurangnya mendapat penyertaan 8 daerah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurutnya, Kementerian Belia dan Sukan Sabah melalui Majlis Sukan Negeri Sabah MSN sedang menyalurkan bantuan kewangan secara berfasa bagi pemilihan atlet dan bantuan berupa peralatan latihan bagi program latihan dan persediaan atlet Sukan Sabah di seluruh daerah. Dari segi persiapan fasiliti pertandingan akan melibatkan jawatan kuasa antara KBSS bersama Lembaga Sukan Sabah LSS, MSN dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Saga tahun ini mempertandingkan 10 jenis sukan wajib dan 13 jenis sukan pilihan yang akan berlangsung pada tahun ini. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Dengan itu kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah selanjutnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia Sahlan.